tuan-tuan dah cari dah, mak dah. Di kawasan kemah kita biasanya luar kemah tu, banyak kemah. Cari terus tempat yang akan kita duduk esok bersama pasangan kita untuk berdoa tu. Yang saya dah cerita sebelum ni. Ingat tak kan 360 minit esok hari Arafah ni adalah waktu paling mahal dalam dunia kan. Kita ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. 3 period time. Jadi cari tu tempat yang kita nak duduk masa period kedua tu. Masa fasa kedua daripada pukul 3 sampai pukul 5 petang. Jadi kalau boleh sampai petang ni, tuan-tuan carilah di belakang kemah ke, di belakang pokok ke, di tepi lembu pokok ke dan sebagainya, tanda tempat tersebut. Esok aku nak duduk sini ya. Jadi tanda tu awal-awal. Jangan esok baru nak cari, baru nak pening dan sebagainya. Jadi kalau boleh petang ni kita lelaki sebagai ketua keluarga lah, cari tu tempat mana aku nak duduk esok dengan isteri, aku nak duduk dengan pasangan kita, tempat yang tersorok, tidak ada orang datang sembangan kita. Jadi kalau nak tanda tu, kalau saya sebelum ni setakat yang pengalaman saya je, tahulah takut mungkin berubah nanti tahun ni dan sebagainya. Di dapur dia tu banyak kotak-kotak kosong ya, dia dah buka apa-apa. Pergi ambil je kotak tu, pergi letak je di belakang pokok, di tepi kemah ataupun di mana-mana tempat yang kita aim, yang kita tanda nak duduk esok. Jadi petang ni lagi kita tanda dah. Okey. Selesai kita letak tu dan sebagainya, kita cari dah tempat ni aku nak duduk esok. Dan sembahyang maghrib, sembahyang isyak kita akan jamak tamam. Sembahyang isyak 3, sembahyang maghrib 3, sembahyang isyak 4 dalam waktu maghrib. Kita akan jamak tamam. Dan masa ni pengalaman pertama lah, tuan-tuan duduk di sana dan kadang-kadang maghrib ni mungkin speaker dia tak elok lagi dan sebagainya. Selesai sembahyang isyak, jamak tamam, dia akan bagi kita makan. Makan dan sebagainya, makan bukul lah. Kalau kita yang muasasah, kalau yang travel package dan sebagainya, mungkin dia ada buffet dan sebagainya. Makan je, tak apa, alhamdulillah. Jangan tak makan. Cuma malam ni kalau boleh, tuan-tuan, puan-puan, datuk datuk sekalian, tidur awal. Jangan kita jadi macam geng-geng yang jemaah-jemaah haji sebelum ni. Malam ni kita geng lelaki ni, kan kita kemah kita Malaysia, dia dekat dengan bukit, dekat taki air. Geng kita lelaki naik bukit, isap rokok kat atas tu. Sebab duduk kat atas tu pemandangan dia cantik. Seluruh Arafah kita dapat tengok. Cantik atas tu. Bolehlah kata nak naiknya. Cuma jangan sampai pukul 1 ke 2 pagi. Ramai kalau tahun-tahun sebelum ni naik atas bukit tu, tu sembang kat atas tu lah. Tak tidur. Bila tak tidur, pagi esok penat dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya syorkan malam ni tidur awal. Kalau kata nak sembang pun berpada-pada lah. Lama dah kita sembang duduk dalam bilik kita di Mekah. Lama dah kita duduk sebilik je. Jadi malam ni tidur awal. Dan yang kedua, kalau katalah muslimah, biasa muslimah lah rajin, katalah nak buat program khatam Quran di Arafah, boleh. Tapi uruskan masa sebaik mungkin. Biar malam ni kita tidur awal, supaya pagi esok biar kita boleh sempat solat tahajud dan sebagainya di Arafah. Okey, selesai tidur malam awal. Cuma malam ni kalau tahun-tahun sebelum ni nyamuk banyak di Arafah. Ada nyamuk. Dan tahun ni kalau ikut gambar yang Datuk Said Saleh hantar pada kami baru ni, dia pergi bila meeting dengan menteri baru ni, di Arafah tu rupuk tinggi. Rasanya tinggi kursi tu boleh kot. Sebelum ni rupuk tak banyak kan, Arab Saudi dah sejuk sekarang kan. Jadi rupuk tinggi. Jadi kita risau cukup ada air bertaku ke nyamuk ke dan sebagainya lah. Jadi untuk hindarkan nyamuk tu malam, kita, perempuan tak ada masalah tidur luar boleh selimut kan. Kita orang lelaki macam mana nak selimut? Kita kalau pakai sleeping bag tak boleh tu. Kan kita kan tak boleh tutup kepala kan. Pandai-pandai lah macam mana tak nak bagi nyamuk gigit. Dan kita biasanya ramai di kalangan kita jenis tidur tak boleh pindah tempat tidur. Pindah tempat tidur je tak lena malam kan. Jadi kalau jadi ada macam tu, pandai-pandai lah nak makan Panadol ke, nak makan apa, tapi yang pasti boleh tidur malam tu. Kalau saya risaunya kalau tak tidur malam ni, esok dia jadi problem. Kita nak masuk hari masa yang paling mahal tu. Okey, selesai malam. Pandai-pandai lah ni hidupnya. Isyak, selesai. Subuh, bangun subuh kalau boleh bangun awal. Toilet kita di Arafah, dia porsinya satu toilet lebih kurang 50 orang ataupun 60 orang saja. Kalau di Mina nanti satu toilet 200 orang. Ratio-nya. Jadi kalau di Arafah ni satu toilet bolehlah 50 orang. Jadi tak perlu awal sangat, tapi kalau boleh bangun awal lah untuk kita mandi dan sebagainya. Dan saya syorkan kalau kita jenis orang Malaysia ni jenis suka mandi, kan mandi dalam Arafah tu. Jangan kata rugi air, tak apa mandi. Memang kita ada bayar dah sekali kan. Mandi dah Arafah, selesaikan sebagainya subuh. Lepas habis solat subuh berjemaah, jangan solat seorang-seorang. Solat berjemaah, memang kita ada solat jemaah. Lepas habis solat jemaah, kalau ada kelas subuh. Dan kemudian selepas tu ada sarapan. Dan kalau boleh, kalau lah kata mereka buat kuliah duha ke dan sebagainya, kalau boleh selepas duha tu,
Pukul 8 sampai pukul 10 tu tidur sekejap. Ambil nap sekejap. Tidur je. Rehat sekejap. Dan masa ni biasanya akan ada unta berhias lah, akan ada pagi, macam-macam mainannya kat luar kemah kita tu. Jadi ataupun ada kadang-kadang programnya geng-geng kita nak jalan kaki daripada kemah kita pergi Jabal Rahmah. Oh, jauh juga tu. Masing-masing punya urusan lah kalau nak buat dan sebagainya. Tapi jangan sesat lah. Setkan lokasi kita dalam Waze kita, dalam kita punya location tu lah. Tak bagi sesat. Dan pukul 11 pagi Zuhur pukul 12.20. Pukul 11 pagi kalau boleh tuan-tuan puan-puan dah ready dah ambil wuduk untuk kita solat Zuhur secara berjemaah. Pukul 11 pagi ambil wuduk dan sebagainya. Dan Zuhur ni kita akan solat ramai-ramai. Dia akan buat tu imam seorang dalam satu kemah akan solat Zuhur berjemaah ramai-ramai. Kalau katalah dalam compound tu ada 8 kemah, katalah satu orang satu kemah dan sebagainya, dia akan keluar, dia letak semayang satu tempat semua. Jadi untuk pukul 11 ni kalau boleh tuan-tuan puan-puan cari tempat yang sesuai untuk kita. Biasanya solat lelaki, perempuan, muslimah. Cari tempat yang kita nak solat Zuhur berjemaah. Dan dia akan mulakan khutbah Arafah 20 minit ataupun 30 minit sebelum azan Zuhur. Jadi bukan azan Zuhur tu bermulanya kita punya itinerary pergerakan kita. Katalah kita duduk pukul 11.30. Pukul 12 tu dia dah mula dah khutbah. 20 minit sebelum azan Zuhur. Jadi pukul 12 tu kita dah ready dah tempat kita nak solat lah dengan khutbah dan sebagainya. Habis khutbah pertama, imam bangun daripada duduk kerusi khutbah kedua tu dia ada azan Zuhur pada hari tersebut. Jadi habis je azan Zuhur dia teruskan dengan khutbah. Habis khutbah dia akan qomat. Dia habis khutbah biasanya dia akan bagi kita peluang solat qabliyah Zuhur. Semayanglah solat sunat qabliyah Zuhur dulu. Lepas tu dia akan qomat semayang Zuhur 4 rakaat. Lepas tu habis solat Zuhur 4 rakaat, dia akan qomat semayang asar 4 rakaat. Lepas habis solat asar 4 rakaat, dia akan doa dan sebagainya, doa pendek untuk selepas solat tu. Dan dia bagi peluang kita solat sunat ba'diyah Zuhur. Solat sunat ba'diyah Zuhur, walaupun selepas asar boleh lagi kalau kita jamak amalannya tu. Habis solat sunat ba'diyah Zuhur 2 rakaat, dia akan zikir ramai-ramai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu doa afdaluz zikri, zikir terbaik semasa hari Arafah. Dia akan baca zikir tu 1000 kali. Dia akan baca qul huwallahu 1 kali dan senarai doa dalam buku doa tu lah. Jadi masa ni tuan-tuan puan-puan Datuk Ratin, kita duduk di tempat kita yang sembahyang Jumaat tadi tu. Kalau katalah ni menghadap kiblat kan, menghadap kiblat ni, kita duduk je tempat tu. Cuma yang saya dah cerita sebelum ni, masa pertama ini kita zikir ramai-ramai ini, biasanya kita akan mengantuk. Musuh kita akan mengantuk. Kita tak sempat nak habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali tu. Baca 20 kali memang mengantuk lah. Tersenggut lah. Sebab apa tersenggut? Sebab malam tadi tak cukup tidur. Sebab apa? Sebab kita dah naik bukit, sembang kat atas bukit, kat tangki air, kat atas. Memang geng lelaki sukalah sembang. Memang kita orang lelaki jenis suka explore kan. Jadi boleh kalau nak explore, tidur awal juga malam tersebut. Okey, selesai. Pukul 11 kalau boleh masa ni supaya kita tak mengantuk. Saya ada pesan sebelum ni, kalau boleh pastikan semasa kita duduk pukul 11 pagi tu, pergi dulu ke dapur dalam kemah buat air panas, buat air kopi ke dan sebagainya. Kita letak siap-siap di depan sejadah kita tu dua termos air panas. Masa kita duduk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya cukup 1000 kali tu, mengantuk minum. Jangan tak cukup 1000 kali. Rugi tuan-tuan, kita bayar tiket 33,000 tahun ni. Kita tunggu turn haji 30 tahun tunggu haji. Tapi pergi tiba-tiba Allahu Akbar. Tak cukup 1000 kali. Sebab apa mengantuk? Kena tipu dengan syaitan dia. Jadi kalau katalah minum air kopi kau mengantuk, ambil minyak cap kapuk letak di mata ni. Memang kena letak supaya tak mengantuk. Takkan-takut orang tuan-tuan, saya sendiri yang kalau saya tak jadi lead baca tak zikir tu, kita pun mengantuk. Tiba-tiba yang pegang mikrofon ni pun mengantuk juga. Memang syaitan dia akan buat supaya kita mengantuk. Jadi pastikan kita tak mengantuk, boleh baca habis apa yang disyorkan oleh ulama. Itulah. Okey, selesai yang pertama. Beri yang kedua, habis dah kita zikir ramai-ramai itu, biasanya kita akan bangun daripada tempat ni, boleh ambil makanan ke apa ke dan sebagainya. Pergilah tempat yang kita kata kita dah cari dengan pasangan kita nak duduk tu. Kalau katalah tuan-tuan cari duduk belakang pokok ni, pergilah bentas sejadah, duduk je belakang pokok ni. Ataupun katalah pergi duduk tepi pokok ni. Pergilah duduk tempat berdua tu, biar kita boleh duduk dengan pasangan kita je. Jangan ada orang lain. Tempat yang tersorok, tersembunyi dan kita boleh duduk ramai-ramai itulah. Kita boleh duduk berdua je lah.
Jadi pada masa ni tidak ada orang lain. Orang kata Abu Haji pun tak ada, kita je berdua. Jadi masa ni kalau katalah dah makan nasi ke ambil nasi, kalau katalah ada Maggi cup ke apa, ambil Maggi cup, duduk tempat kita berdua. Dan masa ni lah tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, gunakan kertas hajat-hajat kita yang saya ada pesan sebelum ni kata tulis, yang ada 14 line. Senaraikan hajat kita daripada sekarang. Katalah kita tak dapat lagi, hari ni dah 19 Februari, tak dapat lagi surat tawaran. Kan Ustaz Haji kata akhir Februari dapat surat, tak dapat apa-apa, ya. Dalam proses ni insya-Allah. InsyaAllah doa semoga dapat. Katalah kita dah senarai dah hajat-hajat kita sekarang, dah banyak dalam senarai. Kita print kertas tu bawa masa kita duduk pukul 3 petang ni. Dan masa ni kita duduk berdua, suami baca doa, isteri aminkan. Isteri baca doa, suami aminkan. Dan kalau boleh masa ni doa je apa-apa yang doa bahasa Arab yang kita ada buku doa. Dan segala hajat orang pesan, segala hajat kita yang kita senaraikan 14 line, 15 line, 16 line tadi baca semua masa ni. Dan masa ni kalau boleh kita duduk tersorok tadi, jangan ada orang datang sembangan kita. Jangan rugikan masa anda 360 minit yang paling mahal ni dengan berbual dengan orang. Dan kadang-kadang setakat pengalaman saya ni, bila kita duduk berdua ni ada orang datang, dia semalam dia tak cari tempat. Jadi bila dia tak cari tempat, dia carilah nak menyelit, nak, orang Kelantan kata nak nyepang. Kita duduk sebelah kita. Jadi bila dia duduk sebelah kita, masalah kat kita, bukan masalah kat dia. Dia sesalah masalah dia cari tempat tu. Kita yang duduk awal ni jadi masalah kat kita. Jadi kita sembang. Yalah orang kata kalau tak sembang kan, oh sombongnya dia. Macam tu. Jadi macam-macam lah. Kita serba salah. Jadi kalau boleh masa ni, puan-puan, tuan-tuan buatlah macam mana sekalipun. Kalau boleh jangan bersembang, jangan rugikan masa anda, berdoa je. Masa ni lah kita apa-apa. Dan masa ni biasanya line internet petang ni dah low dah. Memang dah down dah. Ataupun dia punya pencawan tu dah rosak ke pagi dia. Orang panggil apa, saya tak faham istilah teknologinya. Dia biar bandwidth dah lebih dari punya tu dah. Petang tak ada orang backup dah. Jadi line internet tak kuat. Kita nak telefon anak pun tak boleh, nak telefon saudara kita di Malaysia pun tak boleh, nak video call pun tak boleh, payah dah petang ni. Ataupun satu lagi isu, bateri handphone kita dah habis dah. Petang ni bateri handphone kita dah habis dah. Macam mana nak suruh ada handphone kita ada bateri, pastikan kita buat ada power bank dan sebagainya lah. Dan satu lagi saya pesan, kalau tuan-tuan boleh buat amal jariahnya, pergi Mekah nanti bawa extension yang panjang. Beli extension panjang yang ada siring punya cok tu. Dan beli plug yang 2 pin. Yang kita Malaysia 3 pin. Di sana nanti di kemah tu dia ada plug tapi dia semua 2 pin. Tuan-tuan kena beli tu yang 2 pin, cucuk kat situ, letak plug dan pastikan kawan-kawan boleh share cah bateri lah. Jadi kita dapat pahala tumpang tu. Okey. Ada bateri, selesai. Yang kedua, period kedua kita berdoa dengan pasangan kita. Dan yang ketiga, habis katalah dalam pukul 5 ataupun sejam sebelum azan maghrib ataupun sejam setengah sebelum azan maghrib. Beralih daripada tempat yang kita duduk dengan pasangan ni, biasanya kalau package dia akan ada ustaz akan baca doa lah. Pastikan sebelum azan maghrib ni kita keluar daripada tempat persembunyian kita berdua tadi, pergi ke tempat yang boleh menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan nampak awan. Jadi sebelum azan maghrib ni dia akan keluar daripada khemah dan sebagainya, duduk tempat lapang, berdoa menghadap ke arah kiblat. Dan masa ni kalau boleh 1 jam terakhir ni, tadi kita doa sampai duduk je. Dua-dua duduk, pertama berduduk, kedua berduduk. Yang ketiga ni kita berdoa kalau boleh angkat tangan. Kalau kita orang lelaki sampai orang perempuan tak boleh ni, orang lelaki kita ni buat macam Nabi SAW doa sampai nampak ketiak. Kalau kita ada ketiak kita ubah putih, biar nampaklah ubah putih kita. Tu kalau sebaik-baiknya lah. Sunnah Nabi yang berdoa angkat tangan. Jadi kalau boleh period yang ketiga ni, biar kita boleh berdoa angkat tangan dan ulang je doa tadi yang senarai 14 line tadi. Tak apa. Cuma masa ni kalau biasanya kalau dalam grup akan ada ustaz baca doa ramai-ramai lah, kita amin je lah. Jadi kalau katalah ustaz tu baca doa, habis dia baca doa, kita doa kita pula. Ya Allah, apalah dosa tu ya Allah. Ya Allah, janganlah anak aku yang sakit ni mati sebelum balik. Apa-apa senarai hajat kita lah. Doa sebanyak mungkin yang ketiga ni. Dan yang ketiga ni biasanya musuh yang ketiga ni biasanya semua orang kalut tak sempat habis berdoa sampai azan maghrib. Sepatutnya berdoa sampai azan maghrib. Baru berhenti. Tapi semua orang kadang-kadang tak ada azan maghrib. Semua duk kalut sebab Abu Haji pun dah buat pengumuman. Tuan-tuan, di tingkat 8 bas akan sampai pukul berapa-berapa. Jadi kita pun duk kalut. Kalut nak pergi pambek lah, nak ambil buah apple lah, nak ambil aiskrim lah, nak ambil Maggi lah, nak ambil apa, nak ambil air mineral lah. Sekali tak habis berdoa hingga azan maghrib. Kalau saya lah, kalau katalah diberi pilihan, orang tak paksa kita berdoa je sampai azan maghrib. Sebab masa ni sangat mahal. Memang orang kata letih rosak. 3 jam dia berdoa, tak letih tau. Ya, betul kita letih. Tapi inilah masa yang sangat mahal yang kita tunggu-tunggu. Dan kalau ikut ulama, kenapa orang Haji Akbar kalau wukuf hari Jumaat,
kenapa dipanggil Haji Akbar kalau wukuf hari Jumaat? Sepatutnya semua haji adalah Haji Akbar. Mana-mana haji pun Haji Akbar. Kita tahu ni wukuf hari Rabu pun Haji Akbar sebenarnya. Itu dalam kitab. Cuma kenapa ramai orang kata hari Jumaat wukuf adalah Haji Akbar? Kenapa? Sebabnya ada dua perkara. Sekarang ni hari Jumaat semalam lah. Hari ni hari Ahad lah, hari Jumaat kemarin. Hari Jumaat selepas asar adalah waktu mustajab doa bagi mazhab Hambali, Maliki, Hanafi. Selepas asar. Kita mazhab Syafi'i waktu mustajab doa hari Jumaat adalah waktu tu imam duduk antara dua khutbah kan? Jadi kalau tu imam duduk khutbah tu kita doa, ya Allah biarlah aku dapat 14 juta ya Allah, itu yang kita doa orang. Itu kita orang lelaki lah yang pergi untuk khutbah. Hari Jumaat selepas asar adalah waktu mustajab doa bagi mazhab lain. Dia ada dua hadis Nabi berdasarkan hadis Nabi tadi. Dan orang Arab, Hambali, Hanafi, kenapa mereka akad nikah anak-anak mereka kalau semasa belajar nikah dulu, lepas asar hari Jumaat aja penuh orang buat akad nikah dalam Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab dia nak ambil masa waktu selepas asar adalah waktu Allah terima doa. Jadi waktu selepas asar adalah waktu terima doa pada hari Jumaat. Jadi kalau yang wukuf hari Jumaat tu dia nak combine dua benda tu lah. Wukuf hari Jumaat selepas asar, doa waktu mustajab, dan doa selepas asar hari wukuf adalah waktu yang Allah terima doa. Jadi kita yang ada peluang wukuf ni kalau boleh paling baik sebelum azan maghrib tadi tu berdoa lah sebaik mungkin. Pergi je berdoa, doa je doa yang sama pun tak apa. Dan kalau boleh masa ni biar kita boleh menitis air mata. Yang dekat maghrib, yang tadi tu tak apalah, mungkin kita dah perlu dah berpandang handphone terjadi pula kita dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya sebelum azan maghrib kita berdoa biar kita boleh menitiskan air mata. Buatlah macam mana pun, buat rasa sedih ke, letak cili ke apa ke. Biar kita menangis masa ni. Biar kita, ya Allah, bayangkan kita masuk neraka ke, na'udzubillah, bayangkan kita, Allah Akbar, su'ul khatimah, kena mati, tersekat nyawa. Bayangkanlah apa-apa pun kalau boleh sebelum azan maghrib kita doa biar kita menangis. Allahumma atik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nari. Allah, bebaskanlah diri aku daripada api neraka, bebaskanlah ibu ayah aku daripada api neraka, bebaskanlah anak-anak aku daripada api neraka. Ini yang kita boleh doa sebelum azan maghrib. Okey, habis azan maghrib, habis kita punya di Arafah. Dan biasanya pergerakan kita ke Muzdalifah, kita akan naik bah pergi ke Muzdalifah. Ya, ada soalan sebelum kita pergi Muzdalifah? Labbaik Allahumma labbaik yang kita baca daripada hotel semalam tu, masa ni kita boleh baca talbiyah lagi, dan masa pergi Muzdalifah naik bah nanti kita boleh talbiyah lagi. Kita boleh berhenti talbiyah bila? Semasa kita nak mula melontar Jamrah Kubra esoknya hari raya. Masa kita nak balik yang pertama tu barulah kita boleh berhenti talbiyah. Jadi daripada kemah nanti kita jalan kaki ke talbiyah dan sebagainya. Boleh ada soalan? Kita akan pergi Muzdalifah. Kenapa 14 juta tadi? Apa tu? Kenapa 14 juta? 14 juta. Saya punya hutang 14 juta. Contoh saya. Ni ada soalan lain. Okey, kita dah habis Arafah. Dan masa ni kalau boleh, pihak tabung haji biasanya dia akan solat maghrib 3 rakaat, solat isya 4 rakaat di Arafah. Sebelum kita naik bas. Biasanya akan buat solat maghrib dulu. Tapi katalah tuan-tuan tak sempat solat maghrib di Arafah, tak sempat solat isya di Arafah, katalah kena naik bas dah. Tak mengapa. Solat maghrib dan solat isya kita jamak di Muzdalifah, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri dia solat maghrib dan solat isya jamak di Muzdalifah, bukan di Arafah. Cuma kita tak haji biasa kita akan susun boleh solat di Arafah lah. Katalah tiba-tiba pas tuan-tuan, puan-puan Datuk nanti cepat sikit, tak sempat solat, jangan risau, tak apa. Solatlah di Muzdalifah semasa kita sampai sana, dan InsyaAllah kita boleh selesai sana. Okey, ada soalan sebelum kita naik bas? Berapa jauh perjalanan? Okey, daripada Arafah ke Muzdalifah 9 km. Dekat je. Cuma basnya biasanya 8 biji untuk 2,500 orang jemaah. Dia ulang-alik bas tu. Dia hantar, dia ulang-alik. Dia hantar, dia shuttle bas lah. Jadi kalau katalah tuan-tuan bas yang terakhir pukul 10 malam, okeylah, boleh tidur dulu lepas semayang dan sebagainya. Dan satu lagi, pesanan penajanya di Muzdalifah, toilet dia ada tapi tak banyak. Sekarang tahun lepas dia dah buat banyak sebab itu dah, kalau katalah nak buang air besar dan sebagainya, selesaikan perkara-perkara tersebut di Arafah. Kata nak masuk toilet ke apa, selesaikan di Arafah semua. Di Muzdalifah ni kadang-kadang satu lagi isu di Muzdalifah, toilet dia air panas. Jadi kita cerita dengan. Okey boleh? Okey, selesai kita nak bas. Talbiyah.